Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk tutorial macam mana first time nak guna periuk Noza pressure cooker ya. Okay, mula-mula kita nak buka penutup. Nampak tak ada perkataan align ni? So yang align ni cara nak buka, kita pusing ke sini kan, dan kita angkat. Nampak tak dia ada macam unlock, yang ini lock. So macam kita nak unlock, kita tengok daripada yang kunci terbuka ni, kita alignkan dengan yang kat sini dan kita lock. Pusing, nampak tak? Ini ada anak panah dengan align. So dia dah tutup lah. Okay. Ini cara nak buka dengan tutup. Okay. So yang apa yang kita kena pastikan dekat penutup ni, yang ini kita boleh buka dan basuh lah kan. Okay. Yang ini adalah besi yang kita boleh buka, tanggalkan getah ni. Dan bila kita basuh, kadang-kadang kita masak benda kek lah, manis, kadang pedas-pedas kan. So ada mungkin melekat dekat celah-celah ni. Jadi bila dah basuh, kita pastikan ni mesti kena pasang lah. Pasang semula dekat sini kan, ring ni. Dan ini pemegang di bahagian luar lah. Bahagian luar kita just lock je. Okay, tekan je. Nampak? Pastikan ni ada sebelum kita nak tutup. Sebab yang ini adalah menahan wap daripada keluar daripada dia punya penutup lah. Okay, so kita dah boleh tutup menggunakan tadilah yang ni. Ada unlock ni. Kita alignkan dengan yang sini. Kemudian kita pusing. Senang saja kan? Okay, sekarang saya nak sharekan tentang fungsi-fungsi dekat dalam display ni. Okay, first saya akan tekan sini. Okay, dalam banyak-banyak fungsi ni, semua perlu tutup tudung periuk. Kecuali stir fry. Stir fry tak boleh tutup periuk sebab fungsi dia macam menumis. Yang menumis lah. Jadi menumis kita tak boleh tutup periuk kan. Lama-lama nanti dia akan suhu dia makin tinggi kan. Jadi saya terangkan setiap satu button ya. Okay. So saya terangkan stir fry. So bila stir fry, kita buka tutup penutup. Macam kita nak tumis kan. Okay. Kita tekan stir fry sekali. Dia ada suhu 99. Tekan sekali kedua, maknanya suhu, nampak ni normal, maknanya suhu pertengahan. Tekan kali ketiga. Okay, kalau macam kita tekan tu dah tak boleh tekan lagi tu, maknanya dia dah on ni. Dalam masa 3 saat tu dia dah on. Maksudnya kalau kita nak tukar suhu yang paling tinggi, kita kena cancel dululah. So kita kena tekan cepat-cepat sebelum 3 saat. So kalau saya tekan sekali, nampak tak? Ni yang normal 150 darjah Celsius more. Maknanya suhu paling tinggi lah 160 darjah Celsius. Bila saya nak tukar less ni, suhu yang paling rendah, nampak dah tak boleh kan? Jadi kita tekan cancel dulu. Kita tekan stir fry. Kena tekan ni sebelum 3 saat lah. Jadi benda ni akan boleh tukar. Yang paling kecil api dia 99. So kalau kita biasa nak tumis dengan api yang besar, cepat sikit panas periuk kita, so kita kena pastikan kita boleh tekan yang more lah. Kita cancel dulu, tekan stir fry. Okay, asal macam dah panas dan nak kecilkan api kan, kita tekan cancel semula. Kemudian kita boleh tukar lah, nak api rendah ke api sederhana. Okay, so cukup untuk function stir fry. Ini memang tak boleh tutup penutup lah. Sebab hanya untuk nak tumis. Okay, so saya cancel lah. Okay, sekarang function untuk low pressure. Okay, low pressure ni fungsi dia macam kalau kita nak masak nasi lemak ke, ataupun pulut kuning kan yang ada santan lah. Kalau kita guna HP, high pressure ke rice ke, dia menggunakan ni 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah menggunakan high pressure lah. Jadi dia kurangkan suhu sikit. Jadi kalau kita masak nasi lemak ke, bulut ke kan, dia tak bergerak kalau low pressure. Dia tetap ada pressure, cuma dia suhu dia rendah sikit lah. Okay, so saya try tekan low pressure. Yang normal. Okay, yang ini adalah time masa 10 minit ke, kita boleh adjust lah. Katalah kita nak masak nasi lemak kan, kita boleh tekan rice. Tapi bila tekan rice, dia 7 minit dia akan nak bawa nasi biasa, kita tekan rice lah. Kalau nasi lemak, kita cadangkan low pressure. Okay, so kalau macam tak tekan lagi tu, macam biasalah, cancel dulu, tekan low pressure. Kita tambah masa 7 minit. Sini tambah masa lah 6 minit, 7 minit. So kita biar lepaskan on. Tapi pastikanlah sebelum kita nak tekan ni, kita kena tutup dulu Saya cancel dulu. So kita tutup tudung periuk dia dulu.
Okay, dah lock. Okay, bila dah lock tu, kita boleh tekan lah. Low pressure senang je. Low pressure kita tak payah less, normal, more ni. Kita just terus tengok berapa minit. So, saya cadangkan yang selalunya biasa guna low pressure ni 7 minit ke 5 minit. Kalau kita buat pulut kuning kan, tekan low pressure 5 minit, kata kurangkan 5 minit, kita turunkan masa 5 minit. Okay, kemudian kita sambung function kek. Okay, kek ni biasa kalau kita buat kek coklat ke kek apa kan, dia macam gunakan teknik kukus jugalah. Okay, dia tak terlalu api terlalu tinggi sangat. So, kek biasa kalau ketebalan biasa dalam biasa 30 ke 40 minit lah. Tengok kalau lebih tebal kita punya kek tu, kita boleh tambah masa macam ni. Kalau tak tebal, kita biasa buat 30 ke 40 minit saja. So, bila kek ni okay, bila kek kita boleh manual adjust ikut kita punya masa. So dah akan auto on. Baju-baju kek kita masuk, kita tutup, tekan kek, dah siap untuk nak bakar kek. Okay, so sekarang function untuk meat. Okay, meat nanti kita nak buat daging korban, nak buat sup ke kan, ataupun kita nak buat kari ke apa kan, boleh tekan meat. Okay, kalau macam kita nak empukkan daging kan, macam gini meat ni. Okay, meat ni katalah kat sini kata 20 minit. Kita kalau macam daging yang liat ke apa, kita boleh tambah masa. Maksudnya kan tekan meat, tekanlah. Ni untuk tambahkan masa 24 minit biasa kan. Tengoklah 30 minit ke, kalau tulang ke kan, macam liat-liat sikit kita tambahlah 40 minit ke kan. Contoh 40 minit ke kan. Tu dia akan auto tu. Okay, itu untuk kita terus rebus je. Tapi kalau kita nak masak macam kari ke, nak buat rendang ke kan, kita perlu nak tumis dulu kan. So tumis ni kita tekan stir fry dulu. Okay, tumis yang bahan-bahan kita lah, tekan stir fry kan. Jadi kita stir fry tu kita tak boleh ni, kita kena buka kan. Bila buka periuk, kita dah tumis-tumis. Bila dah tumis tu dah naik bau ke, dah sudah tu, kita tekan cancel. Okay, bila dah tekan cancel, baru kita masuk daging ke, daging korban ke apa kan. Lepas tu kita tutup. Kita tutup. Lepas tu baru kita tekan meat. Meat berapa kita nak, 40 minit ke kan. Biar 40 minit. Dan make sure untuk fungsi semua ni, kecuali steam, dia ada tombol tau dekat atas ni. Tombol ni yang kita kena tukar. Sorry, saya pun dah lama jadi tertanggal lah sini. Kalau sini, tekan sini steam. Kalau kita gunakan teknik steam ni kan, maksudnya tombol kita ke arah steam. Tapi kalau yang lain ni kan, yang lain semua ni senang, function ni pergi tombol pressure. Ni sebenarnya ada pressure ni. Biasalah dah selalu guna kan, hilang dah. Kita nampak kalau ni steam, sini pressure. Itu je. So kalau kita guna meat kan, kita guna meat ke, kita guna rice ke, ni semua kan, porridge ke, semua kita tombol kita dekat pressure. Kecuali steam je, kita guna tombol steam kat sini je. Steam kan, baru kita tukar tombol steam. Itu je. Okay, so saya sambung kejap video kedua. Okay, seterusnya function soap. Okay, soap ni lebih kurang sama dengan function dengan meat. Okay, contoh kalau saya tekan soap ni, dia boleh pergi maksimum kepada 4 jam. Maksudnya sentiasa renih lah. Okay, 4 jam. Kalau kita tekan sekali lagi, nampak dia boleh 20 minit. Tekan sekali lagi, less lah, paling minimal 20 minit. Contoh kan, kalau kita nak naikkan tengah ni 30 minit, maksimum boleh pergi 4 jam. Maksudnya ini kita boleh still boleh adjust kalau macam tak nak 4 jam ke kan. Okay, contoh kalau nak buat telur pindang ke, yang macam memerlukan lama kan, tapi kita tak ada sampai 4 jam pun buat semua masak. Okay, kita boleh turunkan ni lah, minit dia ke suhu dekat sini, manual. Okay, biasanya kita jarang guna sup lah. Sup dengan meat sebenarnya function dia sama lah. Okay, so bila kita dah sup dah settle, kita pergi pada rice. Okay, bila rice ni, biasa kalau dekat asal tu mungkin kalau setting 5 minit, kita boleh try tambah masa lah. Once kita dah macam set kan 7 minit, so nanti next punya tu pun 7 minit. Kita boleh buat record lah untuk kita punya menu. Contoh kalau macam nak buat memory kan, okay, rice ni
Tekan yang kita nak maksimum 10 minit ke kan. Kalau kita nak less 5 minit. Nanti kalau kita nak tukar lah kita punya recording rice, record rice 5 minit, kita dah tambah 6 minit kan. Lepas tu kalau macam yang tekan normal ni, kita nak tukar kata 10 minit ke kan, kita boleh adjust lah. So nanti next punya kita punya masakan dia ikut setting yang kita dah setting tu. Maksudnya masih boleh kita buat memori dekat dalam ni. Okay, biasa guna rice maksimum kita boleh 2 kilo. Kalau minimum tu tak kisahlah, sama ada beras kita sikit ke banyak, tetap 7 minit je. Kita kan rice 7 minit untuk kita nak senang lah. Okay, kalau nak buat cuma ikut sukatan beras masing-masing lah. Kalau beras basmati, sukatan dia sama dengan sukatan beras. Kalau kalau nasi biasa, kita punya naikkan air dia ikut yang beras tu kan. So yang itu je lah. Tapi maksimum 2 kilo. Kalau lebih nanti keluar ni. Banyak lah kapasiti yang kita boleh masuk. Okay, so multigrain. Multigrain ni macam fungsi kita nak buat apa ni, macam kekacang yang kita nak rebus kan, kacang kuda ke, kacang merah ke, apa semua kan, boleh guna. Tapi sebenarnya senang. Fungsi multigrain sup dengan meat ni sebenarnya sama. Yang penting adalah tengok dekat masa ni kita nak ubah, tambah ke ataupun kita nak tolak berapa minit kita nak rebus ke kacang kita kan. So fungsi ni 1, 2 ni lah. Porridge, multigrain, rice ni, sup meat ni semua adalah fungsi untuk high pressure. So kita boleh guna mana-mana. Janji suhu dia sama je, cuma kita tentukan dengan minit lah. Okay, sama juga macam porridge, kita nak masak bubur kan. Biasa saya buat bubur 20 minit. Macam tu saya dah setting 20 minit. So terus tekan ni dan biar ada auto on dalam masa 3 saat. Tapi kalau kita nak tukar masa dah tak boleh kan, tambah tolak tak boleh, kita tekan cancel semula kan, tekan balik porridge, naik tambah lah kat sini. Kena buat tu dalam masa sebelum 3 saat dia akan auto on lah. Kita salah masa ke, kita akan cancel. Okay, so pergi pada next function steam. Okay, bila fungsi steam, biasa kalau kita nak buat dodol kan, 4 minit. Okay, fungsi steam dia akan mengeluarkan bunyi tau, bip bip. Nampak tak? Ada bip bip. Bunyi lagi tak? Itu jangan takut bunyi tu. Sebenarnya bunyi bip bip tu kita sedang menjalankan program steam. Bukannya macam nak meletup ke tak. Steam je yang akan bunyi bip bip. Yang fungsi lain ni dia tak ada bunyi bip bip. Jadi kita boleh tahulah, salah mak tekan apa kan, steam, bip bip. Okay, apa yang kita guna kaedah steam ni, biasa kita nak buat dodol ke, ataupun kita nak buat nasi kukus kan, lepas kita dah masak kita nak buat pulut kuning ke kan, kita dah high pressure, lepas tu kita macam nak steam lembutkan dia ke apa kan, kita tengok steam, kita nak buat bihun goreng ke kan. Nanti kita akan buat tutorial kelas lah, tapi saya nak cerita pasal fungsi semua ni. Okay, steam ni biasa kita tak nak dia, kira suhu dia rendah sikit daripada high pressure. Okay, sama juga steam, kita boleh tambah masa dengan tolak masa, ikut kita punya masa yang kita perlukan lah. Okay, so kita akan cancel. Okay, steam ni ada bunyi bip-bip dan steam ni yang perlu saya cakap tadi, kena tukar tombol ni ke arah steam. Nampak? Ke arah steam. Tu je. Yang lain semua tombol dekat high pressure. Okay. So, okay, apa pula fungsi slow cook? Okay, slow cook ni nampak tak dia punya temperature ni? More ni maksudnya api yang paling tinggi pun 88 darjah Celsius. Okay, kita tengok slow cook. Tekan sekali lagi, less. Api yang paling rendah 77 darjah Celsius. Ini adalah setting auto dia. 4 jam ni maksudnya selama 4 jam ni dia macam kita buat macam steamboat lah. Steamboat macam dia sentiasa renih dan suhu yang sekata kan, 77 cm. Tapi maksudnya kita nak biar dia renih. Okay, so semua dah saya terangkan function ni. Sekarang function untuk delay. Delay ni contoh kalau kita nak buat perapan lah. Kita contoh ataupun kita pergi kerja, katalah 5 jam. Selepas tu baru kita nak dia masak. Katalah balik pukul 5 petang.
kan. Jadi pukul 4 tu kita nak dia start masak. Jadi kita sampai rumah je dia baru start masak dan panas-panas lah. So kita boleh tekan delay time. Sorry Okay, kita katalah nak masak apa, ayam Kenny Rogers. Kita nak perap dia kata 2 jam. Okay, kita dah masuk bahan tadi, bahan-bahan Kenny Rogers tu. Kan, okay, lepas dah masuk ayam Kenny Rogers tu, kita nak perap dia selama katalah 2 jam. So bila dekat 2 jam je, kita fungsi ayam tu adalah fungsi apa? Ayam tu katalah fungsi kita nak bakar dia dalam fungsi meat tu 10 minit contoh. Kita tekan meat. Okey, turun katalah 10 minit. Kalau ayam ni jangan lama lah, nanti benyek kan. Biasa kita buat 10 minit ke 15 minit saja. Okey, katalah 10 minit. Lepas tu kita tekan delay. Delay ni adalah 6 jam kan. Kita nak okey. Tekan lagi delay sekejap. Ni dekat minit, dekat jam. Tekan lagi, nampak dekat jam kan. Sorry, kita turun lah. Kita nak perap dia selama 2 jam lah. Lepas tu kita tekan yang ini. Pergi minit dia, kita turun. 2 jam. Sorry, 2 jam. So maknanya fungsi selepas 2 jam ni, dia dalam masa 2 jam ni, dia nampak on kan. 2 jam ni dia tak buat apa-apa. Dia hanya duduk dalam bahan-bahan kita duduk dalam diam-diam dalam periuk. Jadi dia perap lah dalam ni ke kan. Kita malah nak perap dekat luar, nak tunggu takut terlupa ke apa kan. Jadi kita biar je, kita dah balut-balut dia dengan rempah. Biarkan ayam kita dalam ni 2 jam. So selepas 2 jam ni dia akan auto dia pergi kepada fungsi meat. Maknanya dia akan start buat kerja masak dia lah. So dia akan masak selama 10 minit lah macam tu. So kita akan dapat selepas tu, maksudnya dah siap masak. Ni adalah delay time. Maksudnya kita delay berapa jam yang dia baru nak start masak. Okay. So lain-lain tu fungsi dia. Manual ni adalah, kalau tekan manual adalah kita nak fungsi apa tu? Fungsi high pressure. Kita kata nak gunakan high pressure 5 minit. Kita tak nak guna fungsi-fungsi lain ni. Dia boleh manual juga. Yang bestnya ni ada boleh auto, dia boleh manual. Jadi ni fungsi manual ni adalah fungsi high pressure lah. Okay, so kita cancel. Okay, sini cancel dengan warm. Kalau kita nak panaskan lauk, kita tekan ni. Nampak merah. Merah tu maknanya dia sedang panaskan kita punya ni lah. Apa masakan kita dalam ni. So dia tak blink kan. Dia akan sentiasa tu. So semua fungsi saya dah sharekan. Selamat mencuba. Okey, sebelum tu lupa saya nak terangkan. Okey, bila kita menggunakan fungsi-fungsi lain ni kan, bila kata dah cukup masa lah, kata kita masak daging daging korban kan, 40 minit ke contoh. Lepas dah cukup 40 minit dia akan bunyilah bip bip dah masak. So dah masak, kita nak buka ni memang tak boleh sebab keadaan tekanan dia yang sangat tinggi lah. Bila sangat tinggi memang dia akan jaga safety, tak boleh buka sebab nanti kan akan uap dia banyak keluar. Jadi kita kena releasekan dia punya ni. Bila kita buat meat tu, fungsi ni kan dekat pressure. Jadi kita akan tarik ni, lepaskan. Kita tengoklah, kena tarik dengan senduk lah. Pakai panas, kalau pakai tangan memang panas. Uap tu akan keluar dekat sini, dia akan keluar dekat sini sikit. Jadi uap tu kita akan release. Bila dah release habis tu, baru kita boleh buka. Kalau macam kita dah release kan, dah tak bunyi ni, tapi ketat tak boleh buka, kita jongkit-jongkit sikit. Jongkit-jongkit bagi habiskan dia punya uap tu keluar. Baru dia boleh unlock. Unlock kan, baru boleh buka. Okay, so itu sajalah. Bila siap masak je kita release. So kalau macam kata kita tutup balik, dia macam susah, tak boleh nak ni. Tutup tu dah panas, boleh kita jongkitkan sikit, bagi dia turun sikit kan. Baru kita boleh lock dia. Macam tu je. So biasa kalau tak boleh tutup atau tak boleh buka, maksudnya ada uap yang tak direleasekan habis lah. Okay. So itu saja fungsi-fungsi pressure cooker. Selamat mencuba dan jangan lupa buka kotak juga ya, jangan simpan. Terima kasih.